Kisah yang aku nak kongsikan ni berlaku kira-kira 10 tahun dulu ketika aku belajar di sebuah institut pengajian tinggi. Ini adalah kali pertama aku jejakkan kaki ke hostel setelah sekian lama tinggal dengan mak ayah sampailah habis SPM. Bila dah pertama kali, semua benda kena buat sendiri seperti membasuh baju, gosok baju dan kemas bilik. Biasanya kat rumah mak yang buatkan. Blok asrama yang aku duduk waktu tu berbentuk segi 4. Ada wing utara, wing barat, wing timur dan wing selatan. Bilik aku ni berada di tingkat 2 iaitu di wing timur. Bilik aku bernombor 6. Aku suka bilik tu sebab bila bangun pagi buka tingkap, nampaklah gunung berkabus tak jauh pun dekat sana. Gunung yang cukup popular dekat Malaysia dengan kisah legendanya tidak jauh dari bilik aku adalah bilik nombor 4 yang sering menjadi perbualan hangat penghuni blok waktu tu. Sebab apa? Sebab bilik nombor 4 ini je lah yang dikosongkan. Tak ada penghuni. Ia dikosongkan macam tu je. Kemudian diletakkan pula tanda surau di atasnya dan tak pernah langsung digunakan sebab masjid tak jauh pun dari kolej. Macam-macam spekulasi pasal bilik tersebut dibawa dari mulut ke mulut. Aku ni jenis yang senang tidur. Lepas isyak, confirm aku tidur. Lepas tu tengah malam mulalah terjaga. Hampir setiap hari macam tu. Dah jadi macam rutin dah. Bila tengah malam terjaga, aku biasanya akan study, basuh baju ataupun gosok baju. Pada tahun aku tu, pihak kolej mengharamkan streka sendiri dibawa ke hostel. Hanya boleh gunakan streka yang disediakan oleh pihak kolej sahaja. Setiap blok asrama setiap tingkat memang ada bilik pantry khas untuk gosok baju dan masak air panas. Tapi masalahnya budak-budak blok aku ni jenis malas nak ke pantry. So, adalah yang gatal tangan ambil streka tu dengan papan alas tu sekali bawa ke depan bilik masing-masing. Depan bilik ada plug soket tu. So, aku pun merantaulah cari. Dan rupa-rupanya salah satu streka ada dekat depan bilik nombor 4 tu. Malas aku nak cari yang lain. Aku guna je streka tu. Tengah aku gosok baju ke meja aku, tiba-tiba aku dengar pintu bilik nombor 4 tu kena ketuk dari dalam. Kuat dan jelas. Mencarut kuat aku ketika tu. Tapi aku ni jenis separuh berani. Separuh je lah. Separuh lagi kalau benda muncul memang aku pecut terus lah. Aku fikir gosok baju tu lebih penting. Jadi aku teruskanlah menggosok. Bam, bam. Sekali lagi pintu tu kena ketuk dari dalam. Masa ni aku dah mula cuak. Jantung memang laju gila, duk-dap. Aku pandang dekat bawah pintu. Aku nampak ada cahaya lampu. Masa tu aku terfikir, maybe ada orang lah kot. Entah macam mana aku boleh pula duk melutut nak tengok apa yang ada dari bawah pintu tu. Mengucap panjang aku bila nampak ada mata tengah pandang aku juga. Selepas tu juga ada darah memercik keluar dari bawah pintu tu. Mengalir keluar dengan banyak. Aku dah tak boleh tunggu lagi. Aku capai semua baju yang aku tak siap gosok lagi. Streka pun aku tak tutup Swiss. Terus aku berlari masuk bilik. Humban baju aku atas kerusi. Aku lompat naik atas katil. Berselubung bawah selimut. Esoknya aku demam. Nak bangun pergi klinik ambil MC pun aku tak larat. Aku ceritakan apa yang berlaku dekat budak bilik aku je. Seminggu berlalu. Aku terus jadi budak popular kat blok. Cepat betul cerita tersebar. Kemudian mulalah keluar pelbagai cerita dan pengalaman dari budak-budak blok tu yang terdengar macam-macam bunyi. Dari bilik nombor 4 setiap tingkat yang berbeza. Kalau pandang ke arah blok dari luar pada waktu malam, memang boleh nampaklah bilik nombor 4 di tingkat 1, 2, 3 dan 4 tak berlampu dalam satu baris dari atas ke bawah. Tapi entah kenapa pada satu malam tu, semua bilik tu berlampu pula. Aku baru balik dari bilik kawan aku di blok sebelah masa tu. Bila aku pandang ke arah blok, aku rasa bilik tu mungkin diguna, mungkin ada orang kat dalam tu. Tapi bila aku lalu depan bilik tu nak ke bilik aku tengok ke bawah pintu. Tak ada pun cahaya lampu. Gelap je.
Baru je aku nak menapak masuk ke dalam bilik, satu jeritan yang sungguh nyaring macam perempuan menjerit tu kedengaran dari dalam bilik nombor 4 tu. Sambil tu pintu bilik tersebut diketuk-ketuk dari dalam. Diketuk dengan kuat pula tu. Aku ingatkan aku je yang dengar. Ramai penghuni bilik lain keluar tengok apa yang terjadi, termasuklah budak-budak bilik aku ni. Masing-masing pandang ke arah bilik nombor 4 tu. Budak bilik nombor 3 awal-awal lagi berlari keluar menjauhi bilik tersebut sebab mereka antara yang paling dekat. Yang lebih memberanjakkan, bilik nombor 4 di tingkat 1, 3 dan 4 pun berlaku benda yang sama juga. Ada jeritan dari dalam dan pintu diketuk-ketuk dengan kuat. Tak lama selepas itu, warden asrama datang bersama-sama seorang ustaz dan beberapa anak buah dia. Warden ni minta kami semua berkumpul di dataran bawah di tengah-tengah blok. Masa ni kami dapat dengar macam-macam bunyi. Bunyi menjerit kat tingkat 3, bunyi mengerang kat tingkat 2, bunyi orang berlari kat tingkat 1, bunyi ustaz baca ayat kursi kuat-kuat kat tingkat 2. Bunyi-bunyi tu pula sekejap arah sana, sekejap arah sini. Al-Quran yang ada kat tangan masa tu dah tak termampu nak baca sebab takut sangat. Lama jugalah pertarungan tu berlaku. Kira-kira jam 3 pagi barulah semuanya berjaya dibersihkan. Alhamdulillah. Setelah beberapa hari kejadian, barulah kami dapat tahu bahawa ada benda yang menghuni bilik nombor 4 tu. Setiap aras ada penghuninya. Penghuninya tak suka diganggu. Pelajar pula suka buat bising, nak-nak kalau waktu malam. Ada perjanjian dah dibuat antara tuan tanah kolej tersebut dengan benda asal tempat tu. Sebab itu bilik tu dikosongkan. Ada student yang main Spirit of the Coin dalam bilik nombor 4 di tingkat 4. Sebab itulah benda tu mengamuk. Selepas je kejadian tu, pelbagai lagi lah siri seram bilik nombor 4 berlaku dekat kolej tu. Kalau bukan blok aku tu, pasti berlaku kat blok lain. Kolej tu ada 6 blok asrama semuanya. Semuanya ada 4 aras. 4 aras tu 4 tingkat lah. Semua aras bilik nombor 4-nya dikosongkan. Itu perjanjian antara tuan tanah dengan puteri. Siapa puteri tu? Sampai sekarang ianya masih menjadi misteri. Aku pun tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Jika anda suka dengan cerita ini, silalah menekan butang melanggan di bawah. Tiada paksaan. Ianya adalah hak anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Hakim.